benda bergerak gitu kat situ. Takut ni lipas. Lipas, rasa lipas. Tak, dia tak panjang. Ada? Tak panjang. Dia pendek. Macam tu. Dia bukan kalau panjang. Panjang lipas. Lipas bukan pendek. Pendek besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran sambung pengajian kitab Kifayatul Muhtadi. Sebab apa? Sebab dah minggu lepas tak ada, terhilang dia punya tanda dah terkeluar. Sudah. Sebab apa? Allah. Itu Rumi. Kejap. Oh, bab tasawuf je. Okey. Dia masuk tasawuf. Kalau semua Al-Jawi semua kat sini. Ar-Rumi. Apa Zaidi? Ar-Rumi juga. Zaidi Ar-Rumi. Mana Al-Jawi ni? Mana? Saya ada tanda. Barang yang membatalkan sembahyang dah lepas. Oh, lepas ni. Okey, jumpa. Aduh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masuk fasa baru sikit lah, dah masuk sekali kan. Fasa baru membicarakan tentang syarat dikabulkan sembahyang. Syarat dikabulkan sembahyang dah bahas sikit. Kita berhenti dekat dan bahawa dihadirkan, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan bahawa dihadirkan hati pada Allah, dengan dihampakan hati daripada segala yang lainnya. Dihampakan hati. Hampa lawannya? Hampa lawan tak hampa, kan? Hampa lawannya apa? Dihampakan hati daripada segala yang lainnya. Maknanya bukan hampakan hati pada Allah, tidak. Hampakan hati selain pada Allah. Sebab tu kalau hampa ni apa? Hampa. Lawan hampa. Lawan hampa apa? Lawan hampa. Tak hampa.
Kerana dengan Allah kita sentiasa kena sangka baik dan sentiasa ada rasa memerlukan Allah. Itulah lawannya. Lawan dia hampa. Macam mana? Yelah, lawan. Hampa kecewa lah. Lawan dia. Nak tahu lawan dia tu. Nak letak dekat Allah. Itulah, kalau hampa ni macam, aku dah hampa lah. Macam tak ada semangat, macam putus asa kan. Lawan dia. Itulah. Yang tu nak letak kat Allah tu. Dia hadirkan hati. Itulah cerita dia hadirkan hati. Sebab kita nak faham hadir tu apa. Sebab hadir ni dah jadi bahasa Melayu. Macam biasalah. Orang Melayu punya bahasa Arab. Asal bahasa Arab ganti, masuk bahasa Melayu. Lepas tu makna ikut makna Melayu. Hadir tu maksud hadir tu maksud ada kat situ kan. Macam hadir, datang. Hadir lah. Sebenarnya ni maksud hadir tu ialah salah satu daripada maksud asal hadir tu adalah bahasa Arab. Salah satu maksud hadir tu hadir datang lah, hadir ke kelas. Tapi yang nak masukkan ni bukan hadir tu. Apa maksud hadir hati pada Allah? Macam mana? Hadir hati pada Allah. Kan tak boleh kita nak bayangkan macam mana. Jadi cara nak kita bayangkan dengan kita tengok lawan dia. Lawan hadir tu hampa. Sebab tu nak kata lawan hadir tu hampa. Jadi nak cari perkataan lain selain daripada hampa ni, nak cari perkataan lain. Sentiasa apa? Kosong. Hampa tu yang kosong. Nak cari lawan dia. Lawan hampa, bukan hampa, lawan dia. Makna yang satu lagi. Itulah maksud hadir. Dapat yang itu, faham maksud hadir. Sebab kan kita katakan semayang kena hadir hati, hadir. Apa hadir? Hadir tu apa? Kadang-kadang cakap aja lebih. Maksud tak faham. Hadir tu apa? Hadir hati. Apa? Jadi nak faham ni lah yang kena cari perkataan yang memang biasa kita pakai. Jadi susah sangat kita tengok pula dia punya opposite dia punya sebaliknya. Lawan daripada hadir adalah hampa. Dah senang sikit. Hampa tu lawannya. Lawan balik. Tu kata tak hampa lah. Macam contohnya hampa kan. Boleh lah. Kena tu. Dah dekat-dekat dah tu. Dah dekat lah tu. Itulah. Jadi kita faham yang itulah kita faham maksud hadir hati. Macam kalau hampa macam alah, tak payah, lemah semangat, tak buat, macam tu je lah. Tapi kalau lawan dia bersemangat, itulah. Lawan ni kan bersemangat. Nak tu lawan. Jadi dia kata dengan dihampakan hati daripada segala yang lainnya. Bukan hampa hati dekat Allah. Bukan. Kalau hampa hati dekat Allah maksudnya la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa lah. Istilah panggil putus asa dengan rahmat Allah. Jadi yang naknya putus asa ni dengan yang lain daripada Allah. Bila putus asa, bila hampa dengan yang lain pada Allah, tinggal Allah aja. Jadi terpaksalah juga. Tu. Kita hadir bersemangat dekat Allah kat situ. Sebab kita hampa yang lain. Sebab dia ada beberapa cara bagi orang-orang wali, para aulia Allah. Dia tak perlu tengok sekeliling dia. Dia tak perlu tengok pada makhluk. Dia tak peduli. Dia hanya Allah aja. Sebab dia wali dah. Kita tak boleh. Kita nak Allah macam mana? Macam mana? Kita lapar pun kita ingat nasi. Kita bukan ingat Allah. Para wali lapar ingat Allah. Tapi makan nasi. Bukan tak makan. Ingat Allah makan nasi. Kita lapar perut. Ingat nasi. Ingat nasi. Lepas tak ingat Allah. Itulah kita. Sepatutnya lapar, ingat Allah dulu. Allah lapar, ya Allah kenyangkanlah aku. Itu dulu. Lepas tu bawa makan nasi. Itu sebab musabab kita buat. Tapi ingat Allah dulu. Kita tak. Kita bila lapar ingat nasi. Lepas pada tu baru ingat Allah. Itu pun kalau ingat Allah. Kadang-kadang mulut je alhamdulillah, tak tahu apa pun kosong. Jadi sebab tu dia kata macam ni. Cara orang yang tak boleh nak direct pada Allah, dia boleh. Cara dia macam mana? Dia tolak sekeliling Allah tu. Selain pada Allah tu dia tolak, maka tinggal Allah aja. Itulah. Macam orang nak dia nak up daripada orang, dia nak lebih pada orang. Dia nak biar orang hormat dia, orang respect dia, dia pandai dia semua dia. Ada beberapa cara. Tak? Ada beberapa cara macam mana kita nak lebih pada orang. Kita tak kisahlah pandai lebih pandai, apa? Alim lebih alim, apa lagi? Tak kisahlah lebih pada orang.
Senang aja. Ada dua cara. Bukan senang, ada dua cara. Yang pertama, dia usaha untuk lebih pada orang. Yang kedua, dia tak payah usaha lebih. Dia jatuhkan orang sekeliling tu. Dia jatuhkan orang sekeliling. Dia lah naik. Itu yang berlaku tu. Nak lawan tak boleh. Nak lawan view tak boleh. Mana boleh nak lawan. Kalau dia nak usaha sampai naik sampai orang suka dia, orang tak suka dia. Setakat yang duk ada tu lah. Cara dia macam mana? Dia jatuhkan. Bila jatuhkan semua, dia lah yang nombor satu. Padahal dia bukan nombor satu pun. Dia dah jatuhkan. Jadi ada dua cara. Sama lah juga. Kita tak boleh nak direct pada Allah. Tak apa. Nak macam mana? Tak sampai. Jadi kita tolak selain pada Allah. Hampakan selain pada Allah. Nak cari duit ni. Nak cari duit. Hari tua penting. Hampakan. Macam mana? Hampakan. Tak apa. Entah esok mati. Hampakan. Itu lah. Tu maksud hampa. Apa lagi? Alamak. Kereta tak boleh bayar dah 3 bulan nak kena tarik ni. Alah, kalau kereta boleh bayar pun kalau minggu depan mati tak guna juga. Kan hampa kan? Alah. Jadi nak agak-agak nak kerja lagi tak ataupun nak cari duit lah untuk nak tak dia jadi hampa. Bila ni semayang aja. Kalau hampa 24 jam memang jadi wali. Lepas tu duduk apa panggil? Makan apa yang ada, pakai apa yang ada. Itu 24 jam. Tu wali. Kita tak, time semayang aja sebab cerita-cerita semayang ni. Cerita semayang. Jadi time semayang tu pedulikan yang lain. Macam mana ni? Masalah apa ni? Masalah keluarga ke apa ke? Masalah rumah tangga ke? Masa tu hampa. Alah. Bendanya dekat syurga nanti dapat bidadari lagi. Dia hampa kan? Jadi tak kisah. Ketika semayang. Jadi kalau dia hampakan semua tu, apa saja. Orang tu duk ngata, bila jatuhlah aku, jatuhlah. Dia hampakan. Jatuh pun jatuh lah. Yang penting, bukan kat sini, kat akhirat tentu. Jadi hampa. Bila hampa, dia bolehlah dia menuju kepada Allah. Hakikat sebenarnya bukan buat gitu. Direct lah apa yang nak hadir hati pada Allah. Hadir hati direct lah. Kenapa pula nak jatuh yang lain? Tak mampu. Macam itulah. Orang tak mampu nak lebih pada seseorang itu, dia akan buat jatuhkan orang yang sekeliling dia. Semua jatuh, akhir sekali dia naik atas. Bukan sebab dia naik atas, sebab orang lain jatuh. Itulah politik pun ada dalam tu. Dalam agama pun ada macam tu. Semua ada macam tu. Tu cara dia. Nak naik pangkat, kena lebih pada orang semua. Dia paling lebih sekali dalam semua staff-staff yang ada baru naik pangkat. Macam mana cara tak nak usaha untuk lebih pada orang? Dia jatuhkan orang. Jatuh. Dia je yang paling baik. Sebab dia dah jatuhkan semua orang. Tak kisahlah apa. Kalau dalam tu kita panggil pembunuhan karakter lah. Dia bunuh seorang-seorang karakter. Akhir sekali dia paling hebat, paling atas sekali. Sebenarnya bukan di atas. Sebab dia jatuhkan orang lain. Jadi caranya lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Iaitu dah tak boleh kita nak hadir direct pada Allah. Nak ingat 24 jam tak boleh. Kita hampakan yang lain daripada Allah. Apa sahaja. Hampakan hati daripada segala yang lain. Segala yang lainnya. Daripada Allah. Allah tu. Dan seolah-olah masa semayang tu. Dan seolah-olah engkau di hadapannya. Ini pun kata pinjaman lah. Seolah-olah engkau di hadapannya Allah. Seolah-olah Allah ada kat depan. Dia tak sedap. Seolah-olah Allah ada kat depan. Seolah-olah kita macam mana? Engkau di hadapannya. Kita di hadapan Allah. Kan? Seolah-olah kita di hadapan Allah. Seolah-olah Allah ada kat depan. Dia lain tu. Dia nak sama tapi dia punya nampak dia punya tu bahaya tu. Dua-dua kalau kita faham betul-betul, akidah betul, tak ada masalah. Cuba dengar ayat ni. Seolah-olah engkau di hadapannya. Seolah-olah ni Allah depan. Seolah-olah engkau di hadapannya. Seolah-olah Allah kat depan. Lain tak? Lain. Benda sama. Dia punya current dia tu lain. Sebab tu, seolah-olah engkau di hadapannya. Dalam banyak-banyak kitab, dia tak kata seolah-olah Allah ada kat depan. Tak. Dengan kalau nak tengok masuk sama. Ulang balik. Seolah-olah engkau di hadapan Allah. Seolah-olah engkau di hadapan Allah. Seolah-olah Allah ada kat depan. Sama tak? Sama kan? Samalah. Tapi kenapa tak ada pun kitab tulis gitu? Seolah-olah Allah ada kat depan. Semua ada kata seolah-olah Allah di hadapan kita, di hadapan engkau. Di hadapan. Dia tak guna kat depan. Dia guna di hadapan. Sebab di hadapan ni, orang tak bercakap. Orang bercakap tak? Jalan ke hadapan tak? Kau pergi depan, orang bercakap.
Ada tak dia cakap hadapan? Tak ada kan? Dia depan, depan, depan. Kat depan. Dia tak ada di hadapan. Orang tak sebut di. Orang bercakap. Jadi untuk nak bagi kita ni tak ada rasa ataupun tak terfikir benda-benda yang salah, maka dia letak ayat yang jarak, yang maksudnya begitu tapi tak digunakan dalam percakapan harian. Sebab tu kita tengok Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Okay. Ada tak kita bercakap gitu? Tak ada. Tengok tu mak kau penyayang. Tak ada. Dia ada kalau bila bercakap, dia ada sayang aja. Ada tak kata Allah tu sayang kat kita? Tak ada orang cakap gitu. Baru je berapa tahun ni ada orang cakap gitu. Kenapa? Salah ke? Allah Maha Penyayang. Allah penyayang. Atau kalau maha tak maha tu tak apa. Kita dah faham dah. Allah penyayang. Itu daripada dulu sampai sekarang. Tapi Allah sayang, tak ada orang pakai. Bila orang pakai? 10 tahun kot kebelakangan ni. Kenapa tak pakai? Sama je maksud dia. Oh tak sama. Dia punya rasa lain. Dia punya... Tambah-tambah orang tak mengaji, lagi dia fikir lain. Sebab tak ada. Allah kasih dan sayang kepada kita. Tak ada. Pengasih penyayang. Benda sama. Tapi jarang dipakai ayat itu. Supaya nak membezakan. Itu pinjam aja. Kalau kasih sayang, betul bukan pinjam. Tu macam betul-betul. Allah kasih, Allah sayang. Allah kasih macam mana? Allah sayang macam mana? Allah sayang macam mana kita sayang anak? Allah lebih lagi sayang. Sayang kita dengan anak, sayang emosi, perasaan. Allah perasaannya. Kan dia jadi lain. Sebab tu risaulah. Adalah kita punya pendakwah-pendakwah kita kan. Jangan habar tak apa. Macam mana kita pun rambut pang ke. Kita jahat apa pun. Kita duduk kat lorong-lorong pun tak apa. Allah sayang. Tak ada orang cakap macam tu. Kalau Allah penyayang ada. Allah Maha Penyayang lagi bagus. Sebab ada Maha. Orang tak pernah cakap Maha. Pun orang baru cakap je Maha Zalim ke Maha apa tu baru. Dulu orang tak cakap Maha-Maha ni. Penyayang pun orang tak cakap gitu. Orang tak cakap tu maksud dalam bahasa biasa. Orang akan cakap sayang, kasih, cinta. Dia tak ada cakap Allah. Tak ada. Allah Allah benci. Tak ada orang cakap itu dulu. Tapi Allah murka ada. Murka benci samalah. Memang. Tapi murka tu menandakan ada tanda. Murka. Maksudnya ada maksud lain. Bukan maksud murka, marah emosi macam mana makhluk marah makhluk. Sebab tu kalau kata Allah marah. Dia dari macam emosi. Macam emosi. Sedangkan maknanya Allah ada emosi. Allah tak tahu apa-apa tiba-tiba aku dah cakap jangan buat, jangan buat. Buat juga marah. Macam tu orang faham. Ya. Budak-budak faham macam tu lah. Allah marah macam tu. Allah bengang. Tak lama lagi keluar Allah bengang pula. Tapi kalau kita kekal dengan Allah murka, Allah penyayang, pengasih, dia akan paling kurang pun jadi kosong dalam kepala. Tak ada fikir apa-apa. Sebab tu ni, tengok. Seolah-olah engkau di hadapannya. Sebab kalau kita kata je Allah sayang, Allah murka, itu ada satu sifat yang tak layak bagi Tuhan. Kita letak Allah ada emosi pula. Sebab marah, sayang, kasih itu emosi. Apa maksud Allah Allah sayang, Allah kasih? Redha. Apa maksud? Sebab kita sebut redha. Dalam kepala tak ada apa-apa pun. Tak ada. Kalau Allah suka, ada orang cakap tu. Tak, dulu tak ada, sekarang ada dah. Allah suka. Buat macam ni, Allah suka buat. Suka, ada benda dalam ni. Suka apa? Emosi kan suka. Oh, sangat bahaya. Tapi itulah. Kalau cakap dengan orang mengaji, okey lagi. Kalau cakap dengan orang tak mengaji, dalam kepala dia tu, ada tu lah. Macam mana dia faham tentang Tuhan, tak tahulah macam mana. Jadi maksud Allah suka, Allah penyayang pengasih tu redha. Kalau murka apa tu tak redha. Bukan emosi. Kalau emosi automatik lah makhluk tu emosi. Itu tujuan seolah-olah engkau di hadapannya, tujuannya nak bagi membezakan depan dengan hadapan. Bila sebut depan, memang depan. Ada dalam kepala gitu. Sebut hadapan, dia macam depan juga tapi dia macam kalau orang mengaji dia tahu depan mana boleh depan berarah. Maha suci Allah daripada berarah atas bawah kiri kanan apa semua. Bertempat tu. Jadi dan seolah-olah engkau di hadapannya. Seolah-olah tu orang tak fikirlah kalau baca. Sedangkan bila sebut seolah-olah bukan betul Allah kat hadapan. Seolah-olah engkau di hadapan Allah. Jadi kita bila orang besar duduk kat depan kan kita lebih beradab. Ini bukan seolah-olah Allah duduk kat depan. Seolah Allah ada di hadapan. Kita berhadap Allah. Seolah-olah sahaja.
Yang kita nak dari segi kita, bukan Allah. Kalau kita kata seolah-olah engkau di hadapannya orang yang ada sakit hati, bukan sakit hati, orang yang ada penyakit hati, nampak? Sakit hati dengan penyakit hati lain. Padahal penyakit tu sakit lah. Nampak? Orang ada sakit hati, dia jadi maksud lain. Orang ada penyakit hati, lain. Okay. Saya nak sebut ni, orang ada penyakit hati, dia akan fokus dekat Allah. Sebab, dan seolah-olah engkau di hadapannya, nya Allah. Kan? Maka dia akan fokus Allah. Allah dekat depan. Tu. Depan yang layak, arah yang layak. Dia letaklah apa pun. Sedangkan yang kita nak fokus bukan yang tu. Kita nak fokus seolah-olah kita tu ada dekat depan Allah. Kita fokus kat kita. Bila fokus kat kita, seolah-olah Allah ada dekat depan. Kan kita bila ada orang besar kat depan, kan kita ada adab dia. Takutnya, gentarnya. Yang paling tinggi. Raja apa pun kita dah tu. Kalau Allah, lebih lagi. Jadi fokus kan bukan dekat depan tu. Fokus kita jadi apa. Dia kata, dan seolah-olah engkau di hadapannya. Orang yang ada penyakit hati, dia akan tengok Allah dekat depan. Ayat Quran pun sama. Kita nak fokus kat kita, dia pergi fokus kat Tuhan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu amat ketahui. Amat ketahui. Maha mengetahui. Boleh ya? Amat ketahui. Maha mengetahui lah. Maha mengetahui apa? Dan semua tahulah. Dan tiada tersembunyi atasnya. Tak boleh sembunyi. Tiada tersembunyi atasnya sesuatu. Dengan Allah tak boleh sembunyi. Nya Allah kan, huruf besar N tu. Tersembunyi atasnya, nya Allah sesuatu. Tak boleh tersembunyi. Kalau masuk akidah sikit, kalau cerita tu tak boleh sembunyi, Allah tahu dari segi ilmunya, perkara yang lepas, perkara yang sedang berlaku dan akan datang. Itu dari segi tahu. Kalau kita masuk, tiada tersembunyi. Kadang-kadang sebut kat mulut, keluar, Allah tahu. Kadang-kadang cakap seorang-seorang, keluar kat mulut, Allah tahu juga. Allah Maha mendengar. Kadang-kadang cakap dalam hati, Allah Maha mendengar juga. Masuk akidah lah. Allah Maha mendengar. Bukan macam kita mendengar. Kita mendengar perlukan gelombang bunyi. Kena ada bunyi, baru kita boleh dengar. Allah tidak. Macam semalam kita. Allah tidak. Malah, semua Allah boleh dengar. Dinding, atap, hijau, kuning, merah, semua Allah boleh dengar. Kita hanya boleh dengar sifat deria dengar, sifat pendengar, boleh juga kata, samak tu letak dekat gengendang. Maka kita, dan banyaknya banyak lemahnya, bukannya baru kena sifat pendengar sungguh, tak. Sebab apa? Jauh sangat tak boleh dengar, dekat sangat tak boleh, bising sangat tak boleh. Macam-macam kelemahan yang Allah letak, deria ataupun panca indera dengar ataupun pendengar. Sifat tu pendengar dekat gendang telinga. Jadi bila macam tu kita tak boleh dengar dalam hati orang. Allah tidak macam tu. Allah boleh dengar sama ada suara ataupun tak ada suara. Malah warna-warna semuanya Allah boleh dengar. Jadi bila begitu dan tiada tersembunyi, kalau masuk bab akidah, tiada tersembunyi sama ada dalam hati ataupun kat luar. Kita bercakap-cakap dalam hati pun Allah dengar. Lebih-lebih lagi cakap kat luar, lagilah dengar. Tak boleh tersembunyi. Bila macam tu, kan automatik jadi apa? Kalau kita jumpa Tok Bomo pun kan ada, ataupun kalau bukan Tok Bomo pun, Tok Bomo lah. Tok Bomo ni memang terkenal. Kalau pergi dia dah tahu, aku tahu dah. Pun kita seram tahu apa ada yang aku buat dosa-dosa lepas-lepas. Ataupun kita pergi rumah wali-wali lah yang dikatakan wali. Dia takkan mengaku wali pun. Sebab apa? Kadang-kadang kita datang, jumpa dia, nak ziarah, nak bercakap. Apa yang dia cakap tu menjawab apa yang dah lama dah. Ataupun apa yang dia nasihatkan tu, kita memang buat benda tu. Benda salah. Dia tak kata, dia tak direct, dia tak ada. Aku tahu sebenarnya kau semalam buat dosa kan. Dia tak cakap gitu. Dia akan cakap secara umum bahasa kiasan yang menandakan semalam kita buat dosa tu, dia cakap dosa tu tak boleh buat, janganlah kita buat. Kadang nampak baik buat, orang tak nampak, Allah nampak. Seolah-olah dia cakap tuju macam mana kau boleh tahu? Orang lain buat dosa lain. Dosa lain. Bila dia cakap, semua terasa dia tuju kat dia masing-masing. Dia pernah kena. Semua pernah kena. 5 orang datang, 5 orang terasa tuju kat dia. Tapi 5 masalah lain-lain. 5 dosa lah kita kata. 5 kesalahan yang berbeza. Masing-masing rasa Tok Guru tu, dia tuju pada kita. Walaupun 5 orang datang. Dah lah nak datang kat situ, ada banyak traffic light, semua merah. Dah pelik dah satu-satu. Pergi ni.
Dekat belah-belah Lembah Kelang lah. Perwira apa? Desa Perwira. Adalah satu tempat tu. Pergi, merah. Berjalan sikit, merah. Satu hijau pun tak ada, semua merah ni. Sampai-sampai, lepas jumpa apa semua, dia cakap sikit. Balik-balik, Allah kena kali ni. Dia nampak aku kena kali ni, kena. Apa yang dia cakap tu, apa yang kena, yang dosa yang kita buat, kesalahan yang kita buat. Padahal kesalahan tu berbeza. Semua kena. Lain kali nak datang balik. Rasa macam mana? Tu je nak tahu. Kan dia rasa lain tu. Rasa macam, ingat seminggu ni jangan buat salah apa-apa lah. Macam tu lah juga. Ini Allah. Lebih-lebih lagi. Tu je. Sebab tu, dalam kita nak mengenal dan merasai Allah, terpaksa kita kenal makhluk. Kalau kita nak kenal Allah, terpaksa kenal makhluk. Hebatnya makhluk yang hebat, terus kita bawa. Kalau Allah lagi-lagilah. Macam tu lah. Tu tujuan apa ni? Kehebatan ataupun kepelikan yang berlaku tu, tujuannya nak kembali pada Allah. Sebab itulah kata, guru yang benar adalah guru yang bukan bawa dekat dia, bawa kat Allah. Pergi je, divert kat Allah. Istilah dia panggil, divert kat Allah. Divert. Bukan pergi kat dia, ya akulah, ya aku tidak. Dia akan divert. Hebat-hebat pun ada je. Semua dia tak nak pergi kat dia. Murid dia tak nak tuju kat dia, tapi dia divert sana. Divert Allah. Tapi kalau masuk dekat guru tu, terima makin besar. Tu yang masalah. Mencari guru lain lah. Dia mesti divert pada Allah. Mesti. Tu dia guru yang sebenar, dia divert pada Allah. Jadi bila Allah tu amat ketahui dan tiada tersembunyi atas Allah, semua Allah tahu, yang dalam kepala kita, dalam khayalan, apa saja dekat rumah, semua. Alah kita dengan kawan-kawan, dengan kita dengan isteri pun, isteri jebeh aja, aku tahu. Pun tu ya, tapi dia tak jebeh depan, dalam hati lah. Maksudnya, cakap kat depan orang kan main. Dia tahu, dalam rumah, masa orang tak ada, aku tahu, aku bini dia. Pun dah begitu dah. Jadi kalau ada bini je, dia dah lain macam cakap pun dah tak nak baik sangat dah. Cakap biasa-biasa aja. Sikit jelin. Takut gitu. Itu baru bini. Kalau Allah, sepatutnya lagi lah. Dia kata, jangan kita buat dosa. Automatik, dosa yang dia buat ni. Jadi, sebab tu, bila bercakap, menegur, biasanya menegur lah. Mengajar dan menegur. Dia mengajar ni okey lagi. Biasanya menegur. Kita boleh tengok nada dia tu, nada insaf ke nada macam menjatuhkan, bukan jatuh lah, macam dia tu besar kan, macam tu, ataupun nada tu nada insaf. Kita boleh tengok, dengar dia nak tegur, dia nak cakap apa-apa, nak marah apa-apa, kesalahan tu kita boleh tengok. Kalau dia punya ayat tu, kadang-kadang nada tu kita dengar dah insaf, dia sendiri insaf, dia cakap dalam insaf kerana dia nak tegur dalam keadaan dia buat dosa banyak, Allah je tahu. Ni kita boleh tengok, tegur pom. Tak ada nada insaf kat sini. Bukan dia kata, saya insaf. Bukan nak perkataan insaf tu. Nada dia, cara dia cakap, tak ada sindiran, tak ada gelak. Masa tegur tu. Gelak kah. Ada orang dia nak tegur orang, dan orang tu memang salah lah. Dia pun tahu ilmu tu, orang tu salah. Dia pun nak tegur ni. Dia tegur pula, dia gelak. Nak cakap tak boleh. Tapi, kita nampak, ini bukan insaf ni. Tapi ada orang, dia masa nak tegur tu pun, saya bukannya nak campur, tapi 5 minit dah, tak berani. Padahal dia betul, dia ada ilmu tu, dan orang tu salah. Orang tu layak di bambu. Tapi dia, akhir sekali sebutlah, macam, yelah mungkin kita salah faham, tapi dia ala kali baru cakap pula nada dia istilah panggil nada insaf. Dalam keadaan, dia cakap, dia takut jadi kat dia cakap, dia tahu bahawasanya Allah tahu yang dia kat dalam pun, dalam ni bukannya baik sangat pun. Jadi nada dia, dengar ni Allah bestnya, walaupun kena tegur. Walaupun kena tegur, tapi Allah rasa macam seronoknya kalau boleh nak hari-hari. Itu betul lah tu. Tapi kalau Allah rasa panah hati, rasa macam tak boleh nak terima, rasa macam apa, yang menegur tu pun ada problem lah. Cuma yang ditegur tu dia kena terima juga, dah dia salah. Cuma yang menegur tu dia ada problem. Nada tu, dia tujukan tu. Ada setan sekali ke kat situ?
Tu hati-hati tu sebab menegur kesalahan orang. Kesalahan orang. Ni ada soalan dekat komen ni, saya tak ni ya. Kalau soalan kat komen saya raikan hari Selasa ya. Dengan dekat Zoom. Dekat hari Selasa dengan kat Zoom saya raikan. Kalau hari lain saya tak, saya baca jeling-jeling aja. Saya jeling-jeling je komen tu. Jadi siapa yang ada tu tunggu hari Selasa. Tak pun masuk grup ah. Masuk grup lah, grup ada tak masuk. Okey, okey, jadi sebab tu bila semayang kita rasa benda tu. Okey, seolah Allah di hadapan dan kita tahu Allah apa yang kita buat selama ni Allah tahu, tak ada tersembunyi walaupun sedikit. Ia menilik kepadamu. Dia menilik kepadamu. Dia tengoklah, dia tahulah, tengok, dengar. Okey, maka jika kamu hadirkan hati kamu kepadanya, hadir tu maksud apa? Lawan hampa tadilah. Tak dapat lagi satu words, perkataan yang sharp. Belum dapat lagi. Apa? Nak sebut. Tapi kalau boleh kita kata, macam ni lah. Lawan daripada hampa tadi. Kebergantungan. Boleh juga. Berharap. Berharap tak? Harap dengan hampa kan? Boleh tak? Cantik tak dia punya tu? Cantik kan? Harap dengan hampa. Jadi, hampa lawannya harap. Jadi, maksud hampa macam dah lemah putus asa. Harap tak putus asa. Tapi berharap. Pegang. Jadi, ia menilik kepadamu, maka jika kamu hadirkan hati. Jika kamu berharap. Jika kamu tidak hampa. Tu maksud hadirkan hati. Kepadanya, kepada Allah, sentiasa harap. Pada ketika kamu sembahkan zatnya, ketika kamu sembahkan zatnya, ketika semayang masa rukuk sujud tu lah. Sembah zat Allah. Kat situ pun boleh faham juga, berarah juga. Tak, bukan maksud tu lah. Tapi itu masalah tauhid, masuk bab tauhid lah. Sembahkan zatnya yang maha mulia. Yang maha mulia, diharapkan bahawa diterimakan persembahan itu, semayang tu. Harap Allah terimalah. Harapan dia hanya dekat Allah. Dia bukan harapan dekat orang lain, hanya dekat Allah. Yang lain semua hampa. Apa sahaja yang lain semua hampa. Hanya kat Allah saja. Yang tak hampa. Yang tak putus asa hanya kat Allah. Yang lain semua putus asa. Lain semua putus asa. Harap semata-mata. Itu maksud hadir hati. Itu maksud hadir hati. Sebab selain daripada maksud itu, apa maksud hadir hati? Tak ada. Tak boleh. Hadir hati itu apa? Sedar diri. Sedar. Yang tepatnya adalah harap. Ataupun lawan daripada hampa tadi. Lawan daripada hampa. Harap bahawa diterimakan persembahan itu. Macam mana nak harap tu ada? Kalau harap tu ada, hadis Jibril lah. Fa akhbirni anil ihsan. Jibril tanya yang menyerupai seorang lelaki, kau khabarkan aku ihsan tu apa setelah ditanya Islam dengan iman kan? Lepas tu Nabi pun jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah seolah-olah kau nampak Allah. Ka'annaka tarahu. Ni dah jawab ni. Cara nak harap tu. Beribadah seolah-olah nampak Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kau tak mampu nak merasakan seperti melihat Allah, fa innahu yaraka, dan ketahuilah Allah melihat kamu. Dia dua maqam ni. Dia maqam musyahadah dengan maqam muraqabah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah. Bila sebut melihat, dengan basirah, dengan mata hati. Itu maqam musyahadah. Itu maqam musyahadah. Maksud syahid, menyaksikan. Asyhadu tu kan. Maqam saksi. Saksi tu maksud tengok, nampak. Nampak apa? Basirah. Nak faham? Rasanya pernah sebut sebelum ni kan? Tak ingat dah pernah sebut ke belum? Macam mana nak faham tengok dengan mata hati? Kita boleh tengok gula kan? Dah sebut tak? Tak ingat? Tengok gula. Gula sebiji. Okey, payahlah sebiji. Susu lah, susu. Susu, teh tarik, Pak Allah tak ada. Kalau ada Pak Allah boleh cari contoh. Teh tarik, susu separuh. Nak tengok maqam musyahadah dengan maqam muraqabah. Ambil maqam musyahadah. Teh tarik, bukan teh tarik, teh separuh susu. Separuh. Mata basar, mata lendai, mata basar, mata ni nampak susu lah. Dan nampak teh. Mata hati nampak apa?
Potong kaki. Dah nampak dah potong kaki. Ha, macam mana nampak potong kaki? Itu warna putih, susu buat daripada kelapa sawit. Itu bukan susu betul loh, itu kelapa sawit tu. Tak je nama susu, kan? Betul tak? Itu apa? Misleading. Tak boleh tulis susu situ. Kena tulis kelapa sawit. Tulis kelapa sawit. Baru tahu. Bila tengok tu, mata hati tu basirah istilahnya. Nampak kecil manis, diabetes, nampak potong kaki, nampak penyakit. Nak cakap nampak tu bukan nampak, tapi nampak kan? Apa istilah? Tahu, nampak. Gitu. Kalau mata nampak susu, nampak warna putih. Tengok sambal belacan. Sambal belacan. Blender, cili burung, cili padi tu. Bukan cili besar, bukan cili tu, cili biasa tu, tak pedas tu. Oh, lepas tu buat sambal belacan. Banyak ni. Ambil sana, ambil. Dia ambil, dia tolong tu bubuh, ambil. Nasi penuh ni, banyak. Tapi sambal belacan penuh tepi ni. Banyak ni juga. Kita nampak apa? Nampak cili, nampak sambal belacan. Mata hati tu nampak. Habis dah sampai sini lah. Nampak. Sampai sakit perut, cirit-birit, 3 hari tak hilang, nampak. Nampak lah. Aduh, tak boleh makan lah. Relax lah. Tak makan lagi. Tapi dah nampak dah. Dah nampak. Nak tengok harimau lalu. Dia pun tengok kita. Mata ni basar, nampak harimau lah. Berbelang-belang. Takut dah situ. Tapi mata hati, nampak duduk dalam perut dia lah. Nampak heret kat tangan. Aduh, tolong, nampak dah. Sebab tu lari tu, bila campur basar dengan basirah, lari dia tinggi ni, pagar, boleh lompat. Tapi kalau sekadar basar, tak lagi. Basar tu yang sukan tu, basar lah tu. Tengok, lompat, apa dia panggil? Lompat galah tu kan? Tengok, basar aja, mata lendai aja. Cuba, ada orang lepas, ada orang tak lepas. Mengikut latihan dia. Tapi kalau tambah, basirah sekali, dengan basar, boleh tinggi pada tu lagi. Lagi, ada buaya. Aku tengok, aku tak tahu aku boleh lompat tinggi ni. Tiba-tiba boleh. Sebab dah sampur. Sebab tu kalau masa bertanding tu, cerita sukan pula kan. Sains sukan kita hari ni. Bila bertanding tu, dia ada basirah, nampak duit. Dia akan lebih lagi. Kalau dia memang duit, tak perlu duit pun. Tak perlu pun. Dia sekadar nak main, tiba-tiba orang dia hebat, orang kata bertanding sukan C ke, Commonwealth ke. Duit berlambak dah. Menang pun tak kisah, tak menang pun tak kisah. Dia akan semata-mata latihan dan penglihatan dia sahaja. Tapi kalau orang ni duit susah, ini je peluang. Dengan dapat buat bisnes, nampak dah dalam kepala dia. Nampak buat bisnes, buat itu, buat ini, menega, hidup dah jadi senang. Anak-anak yang dia ingat, anak-anak nangis tak cukup makan nasi. Anak-anak dia kata hari-hari makan telur. Dia ingat tu suara anak dia. Terasa kat hati oi. Bila anak cakap gitu. Apa nasi, kicap, kadang-kadang telur. Ayam tak pernah pun. Terasa hati bapak ni. Basirah dia nampak masa tu. Agak-agak memang dia boleh pergi jauh. Itu masih lagi kesedaran basar tinggi. Cuma basirah masuk sekali. Kalau basirah mengatasi basar, yang ini itu yang dia lompat. Besarnya longkang, macam mana aku boleh lompat? Sebab apa? Basar mengatasi. Sebab basar dia tak ada limit. Basar pula. Basirah dia tak ada limit. Dia boleh naik sampai langit ke-7. Dia boleh pergi ke mana-mana. Boleh pergi jauh. Malah dia boleh melihat Tuhan sekalipun dengan basirah atas dunia. Boleh pergi jauh. Tapi nak sampai tahap tu. Ya. Cuma boleh sampai melihat Tuhan. Ini basirah. Melihat Tuhan di atas dunia. Dengan basirah. Dengan basar kapir siapa kata gitu. Dengan basirah. Dengan mata hati. Boleh. Dia tak ada limit. Dia boleh pergi. Nak masuk syurga. Nak pergi mana-mana pun boleh. Tengah sembahyang. Wa isqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Yang baca tu. Tunggu. Orang belakang apa berhenti ni? Begitu. Lama. Seminit kot. Nampak macam ni. Nampak ni. Gitu kot. Tak tengok depan, tengok belakang. Wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Hari Jumaat tu kan? Rakaat kedua kan? Kan? Apa hal ni? Lama seminit. Lepas tu ainam fiha tusamma salsabila. Lepas tu gigi. Lepas tu
Tak ingat lah. Kena baca. Kena baca daripada awal baru ingat. Tengah-tengah tebuk Jahannam. Jadi, lepas tu sambung lagi. Baru sambung. Bila tanya kenapa, apa benda tu? Cerita apa tu? Wa isqawna fiha ka'san kana bidajwa zanjabila. Apa? Makna dia? Dekat syurga nanti minum air zanjabila. Apa zanjabila? Halia. Halia tu halia syurga lah. Sedap. Dia kata sedap. Tengah sedap tu gigil tu. Sedap. Nak kembali balik ke dunia. Tak boleh. Duduk lagi. Basirah dia pergi sampai masuk syurga. Itu yang bila orang semayang. Oh, dia ni semayang nampak syurga. Tu lah. Dia senyum aja. Ainan fiha tusamma salsabila. Sungai yang nama salsabil. Salsabila. Dia boleh rasa tu. Basirah, dia pergi. Batal tak semayang? Minum? Minum batal tak? Tak batal. Minum betul. Ini minum basirah. Dia gigil. Dia bukan menggigil, dia terasa dengan basirah. Ataupun istilah dia panggil ainul qalbi. Mata hati. Tu mata hati. Jadi, nak rasa tu, dia tak ada limit. Dia tak ada limit. Dia kata hadir hati tadi tu, yang basirah tadi lah. Dia akan kadang-kadang dia duduk sekadar kita sedar Allah tengah sedar betul hilang. Dunia kita, basar kita, fizikal luaran ni, syahadah kita ni lebih kuat daripada basirah. Tapi ada keadaan basirah boleh jadi sama, ada keadaan basirah boleh jadi lebih lagi. Basirah jadi lebih, itu yang jadi. Kalau terlalu sangat lebih, akhir sekali apa dia panggil? Allah ada dalam poket lah, Allah ada lah, dia Allah lah, anal haq lah. Anal haq. Siapa nama tu? Siapa? Apa baru sebut nama dia baru ni. Yang dia akhir sekali dia kena bunuh. Tak, dia Ibn Arabi yang menceritakan kisah tu. Last sekali anal haq. Dia Wali Songo tu satu hal lah. Wali Songo yang ke berapa? 10. Wali Songo ada berapa? 9 lah, yang ke 10. Yang ke 10. Siti dari 10 dah ada berapa? Dari 9 kan? Yang 9 tu semua okey lah. Yang ke 10 lah. Betul lah. Seorang lagi ni, Allah baru sebut nama. Baru ni. Satu zaman dia tu, dia anal haq. Aku Allah, hak. Sebab kalau bab tasawuf, bab tarik, bab hakikat, dia tak sebut Allah dah kat situ. Dia banyak hak. Dalam kitab dia banyak hak. Tapi dalam kitab syariat, semua Allah. Dalam kitab hakikat, dia hak. Hak tu Allah lah. Jadi bila anal haq, mana boleh aku Allah? Weh, turun balik. Basirah kau tinggi tu. Tak boleh. Dunia tu ni sikit sangat. Kita dunia penuh. Basirah tak ada langsung. Itu yang semua aku. Nak kena korek dekat akidah baru kata Allah. Tak korek, duduk dia dalam tu. Masih lagi beriman di Islam lah. Cuma dia terbenam dalam hati kita. Istilah dia panggil akidah. Terbenam kat hati. Nak kena korek, nasib baik Islam iman lagi. Sebab bila korek, benar Allah itu Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika dalam kehidupan, aku. Bila sebut aku, mulut aku, hati pun aku. Tapi kena korek. Akidah, bukan Allah. Semua Allah. Kena korek dulu. Diorang ni tak ada korek. Diorang memang dah banyak dah basirah. Dunia yang tak ada. Semua Allah. Dunia macam tak ada. Sikit sangat. Tu. Sampaikan, weh, turun balik. Maksudnya, turun balik basirah tu. Jadi, duduk atas dunia balik. Jauh pergi. Tak boleh turun. Akhir sekali kena bunuh. Sebab dia hidup atas bumi. Dia hidup atas dunia. Atas dunia, kena ikutlah peraturan dunia. Mana boleh pergi sampai tinggi sangat. Turun. Itu yang sampai Wali Songo yang ke 10 tu pun kena pancung Siti Syah Jena. Iyalah. Siapa lagi? Nak kata dia salah? Salah dari satu segi, iaitu syariatnya salah. Mana boleh kata Allah dalam poket dia? Mana boleh kata dalam baju ada Allah? Mana boleh kata dia tu Allah sendiri? Tapi kalau orang basirah tu dah tinggi, tu tak nampak makhluk dah, nampak Allah aja. Macam mana semua Allah? Itu gitu. Gitu. Semua. Kalau belajar akidah tahu, tu maksud dia. Cuma kita hidup ada sebab musabab, usaha ikhtiar, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ada semua tu. Turun dah balik. Time-time nanti kau naik lah balik. Tak boleh turun dah. Dah macam syok sangat dah. Mati pun mati lah. Tu mati. Duduk betul.
Yang memancung pun betul. Mana boleh mengaku Tuhan? Bukan maksud mengaku Tuhan tu. Oh, ada cerita. Ada cerita. Itu yang orang salah faham Ibn Arabi. Dia tak faham bahasa tu. Bahasa mereka. Engkau nak pakai bahasa, engkau faham bahasa mereka. Masuk dulu. Bila dah masuk tu, dah faham bahasa dia, barulah faham maksud apa. Tak masuk, dia ada bahasa tersendiri. Bahasa tersendiri. Alah kita, air ada separuh. Separuh kosong ke separuh penuh? Pun tak boleh nak jawab. Separuh kosong ke separuh penuh? Ada separuh ni? Sebab itu baru bukan hakikat atas dunia. Atas dunia. Separuh ni. Separuh kosong ke separuh penuh? Cara memandanglah beza. Ada bahasa dia sendiri. Separuh penuh kerana. Separuh kosong kerana. Jadi dia ada bahasa dia. Kalau cakap dua-dua betul. Tapi kalau kita kata, kita kata separuh kosong ke separuh penuh? Separuh penuh lah, bukan separuh kosong. Kalau kita mudah-mudah cakap separuh tak separuh. Separuh lagi kosong. Separuh lagi ada, dia panggil separuh penuh. Tapi separuh kosong pun betul, dia tengok kot lain. Begitulah. Kita tak tahu bahasa dia, kita pergi baca kitab dia, maksud bahasa dia. Kita pergi baca kitab dia, kita buat pemahaman takrif kita. Sedangkan bahasa fiqh fardu ain, bahasa tasawuf fardu ain pun berbeza. Macam kita cerita tadi, yang maghrib tadi, makruh tasawuf yang fardu ain je ni, bukan naik tinggi, tak payah naik tinggi ke langit ah. Tak payah basirah. Cerita atas dunia. Makruh tasawuf dengan makruh fiqh fiqh pun beza. Makruh fiqh buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Makruh tasawuf dibenci, kan? Tu pun dah beza. Kalaulah dibenci itu letak dekat akidah je. Buat benda makruh, maka Allah benci. Dah campur dah dua tu. Lepas tu letak kat akidah, Allah benci. Maknanya neraka lah. Bukan maksud tu. Jahannam tu. Dia kena faham istilah setiap kita nak bercakap, kita nak baca, kita nak faham, kita kena faham bahasa dia. Kena faham bahasa dia. Kalau kita faham bahasa bos kita, sebab bos kita selalu marah-marah dan kita kenal bahasa dia, cara dia bercakap, sindiran dia, kita akan faham bila dia kata, engkau ni kenapa cerdik sangat. Kita akan faham dia kata kita bodoh, walaupun dia kata cerdik. Sebab kita kenal. Tapi orang lain, mungkin lain. Mungkin dia kata, engkau ni cerdik lah. Maknanya cerdik betul. Ada orang lain cakap gitu. Tapi ada, bos dia tahu. Cakap jenis pusing, cakap jenis tu. Cakap apa? Kau ni kenapa lah cerdik sangat? Dia takkan cakap, terima kasih bos, bila naik gaji. Tak. Sorry bos. Aku cakap kau cerdik, kau minta sorry. Ya, sebab maksud cerdik tu bodoh. Macam mana kau boleh tahu ni? Berlainan maksud ni. Aku cakap cerdik, kau faham bodoh macam mana? Saya kenal bos. Dia ada bahasa dia sendiri. Kita ada bahasa. Kita pegang baby. Alah busuk-busuk. Busuk apa? Baru lepas mandi. Pakai bedak. Kalau orang faham bahasa ibu ayah dengan anak baby. Busuk tu maksud sayang ke macam tu lah. Bukan maksud busuk betul. Yang busuk betul. Hei, busuk pergi mandi. Tu busuk betul. Kan lain tu. Jadi ada bahasa dia. Jadi kalau bukan bahasa kita, bukan bidang kita, jangan duk sibuk-sibuk. Jangan sibuk. Sebab tu, itulah sikit. Ini buat tasawuf kan? Terasa lah tasawuf. Mana geng-geng yang kata nak mengajar tasawuf ni? Susah duk suruh mengajar tasawuf. Sabar dulu, tak sampai masa lagi. Ini adalah sikit-sikit. Apa lagi? Maqam, 2 maqam Jadi macam mana untuk satu lagi, itu maqam musyahadah. Satu lagi maqam muraqabah, iaitu kita tak dapat melihat dengan basirah, tak mampu. Maka ketahuilah, sedarlah diri Allah sedang memerhati ketika semayang. Jadi kalau kita boleh semayang tu, aku menghadap Allah, terbaik musyahadah. Tapi nak buat payah. Kalau tak boleh, tak apa. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat engkau. Yang ni senang sikit. Sebab apa senang? Sebab kita selalu terjadi dekat kita dalam kehidupan. Kalau seolah-olah melihat Allah, dia payah sikit. Seolah-olah melihat harimau, basirah dah nampak. Kita jumpa harimau pun kena pagar, kena jaring. Jadi tak rasa benda tu. Jadi nak rasa betul-betul kena kejar harimau dulu kan. Tengok harimau, terus kejar. Rasa tu kita akan bawa dalam sembahyang. Oh, mantap. Rasa Allah
kita melihat Allah macam melihat harimau tadi. Oh, dia rasa. Tapi berani. Kena kejar dulu. Jadi selagi orang tak dapat, sebab tu orang yang telah melalui satu kehidupan atau satu masa yang di antara nyawa nak ni memang nyawa telur di atas tanduk, dia akan lebih khusyuk dalam sembahyang. Dia akan bawa feeling tu masuk dalam sembahyang. Tapi dia tukarlah, bukan makhluk lah Allah. Lebih. Tapi orang yang hidup tenang, relax aja, pergi kerja balik kerja relax, tak ada masalah tu, tak ada masalah kewangan, tak ada masalah apa-apa. Dia payah sikit. Boleh kena latih, tapi payah sikit. Tapi orang yang huru-hara hidup dia, kejap orang cari tak bayar hutang, orang nak bunuh, kerja lari aja. Jadi dari satu perasaan tu, perasaan walaupun orang tu tak ada dekat situ, bila dia tengok keluar nombor tu, nak angkat ke tak, kalau tak angkat tak boleh, nanti datang rumah habislah anak aku macam mana, nanti kan dia simbah cat merah tu, macam-macam tu ada. Baru bunyi baru macam tu lah keluar. Tak kisahlah orang apa yang hutang ni panggil apa, ceti ke apa ke, tak kisahlah, along ke, keluar. Dia akan macam-macam terus fikir, laju otak dia. Tu isteri, habislah isteri tengok dalam TV, isteri dengan isteri kena ambil, kena jual. Dalam kepala ni. Baru bunyi 2 kali, laju otak. Anak, habislah anak nanti kena pergi sekolah, balik sekolah kena colek. Habislah nanti kat rumah nanti kena simbah cat merah. Macam-macam ada. Nanti nak bayar, tapi nak bayar duit tak ada, macam mana ni. Baru bunyi 2 kali, otak dia laju pergi. Lepas tu angkat juga, jaga. Orang tu baru satu bab duit. Bab lain lah, bab apa-apa, bab anak kena colek. Dia lain, dia punya perasaan dia tu lain. Ataupun apa-apalah. Bila dia hidup huru-hara, dia dah tahu kehuru-haraan tu. Bila dia semayang, dia dapat rasa pengharapan. Sebab kalau cuba, macam nak hilang harap dia macam mana? Kan lain macam dia punya harap. Tu lah, harap. Habis tu boleh harap tak dekat poli? Mula-mula harap, makin lama makin tak harap. Seminggu, tak jumpa lagi. Masa tu harap Allah sungguh. Bukan nak cerita pasal peristiwa tu. Nak cerita pasal pengharapan tu, bila kita ada pengalaman, nak bawa dalam semayang, mudah. Harap tukar ke Allah je. Jadi orang hidup senang aja, dia payah sikit nak harap. Sebab dia rasa semua aku kerja balik, aku pergi kerja balik kerja, sampai cukup bulan dapat gaji. Dia harap tak ada. Dia beza dengan orang meniaga. Orang meniaga dia harap lain. Orang meniaga tahulah, niaga ni datang. Harap dia lain. Allah, hari ni berapalah dapat, hari ni lah. Dia lain. Kalau orang kerja gaji bulan, dia punya harap tak ada sangat. Tak ada. Dia tak ada harap tu. Harap ke Allah cerita tu. Tapi kalau meniaga, dia sangat terasa pengharapan tu. Sebab kadang-kadang tak masuk langsung. Kadang-kadang banyak dapat. Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah dah habis kerut. Tapi kalau dapat gaji, cocok-cocok 29, tak ada. Cocok-cocok esok 30 ada. Biasa tak lebih lah. 1 hari bulan. 30 ada. Alhamdulillah. Tak berkerut. Kerut tu apa? Nak bagi tahu. Tu. Tapi orang meniaga, ya Allah hari ni Alhamdulillah. Masuk hari ni 1,000 lebih. Lepas tu esok langsung orang tak ada. Atau esok dapat sikit. Tak mampu nak bagi gaji pekerja pun. Minta-minta lah esok lebih lagi. Sentiasa harap. Orang meniaga, jika orang meniaga yang beriman, yang mengaji, tauhid dia, akidah dia, pengharapan dia nombor 1. Last kali bila dia semayang, Allah dia punya harap tu lain. Lepas semayang. Mas kita tak tahu masa dia semayang tu dia harap. Sebab dia tahu, dia dah rasa pengharapan yang walaupun bab dunia, dia cuma bawa aja ke dalam sembahyang dia, bawa pengharapan pada Allah. Jadi cara maqam kedua adalah fa innahu yaraka, maqam muraqabah, iaitu maqam walaupun kau tak dapat melihat Allah musyahadah, tapi ketahuilah Allah melihat. Bila kata ketahuilah Allah melihat, macam mana nak rasa Allah melihat? Macam mana nak rasa? Nak rasa dengan syarat tak boleh ada penyakit hati. Ada penyakit hati tak boleh rasa. Rasa macam mana? Seumpama tak perlu polis terpacak, memadai ada CCTV. Macam sekarang ni kan. Tu. Pak Wah tengah tengok apa tu? Rasa. Sebab dia selalu pak screenshot masuk dalam grup kan. Rasa mesti Pak Wah tahu, berapa orang datang, semua dia tahu ni. Cukuplah CCTV. Tak perlu Pak Wah datang terpacak kat situ untuk tangkap gambar. Dah rasa. Rasa tu lah dia faham makan
muqarabah. Tapi kalau musyahadah, terbayang-bayang Pak Wah sedang. Pak Wah ni terbatuk dia kat kampung ni. Terbayang-bayang dia tengah buka pintu. Mana? Kau ni kira kita. Cengak. Nampak itu. Nampak macam dia ada. Macam orang mati bini kan. Kan dia macam terbayang-bayang macam tu. Itu musyahadah. Tapi muraqabah tak perlu. CCTV je. Pak Wah yang kontrol ini CCTV. Dia nak tutup lampu ni boleh nanti. Tak. Contoh. Kita sentiasa ada dia berhati. Ataupun ni dalam ni. Ataupun dalam live ni. Ada 100 orang yang mana ke tengah-tengah kita ni tak perasan. Saya lah yang perasan. Sentiasa memerhati. Ada 100 orang tak perhatiin. Ada tu. Nama siapa? Rohana Saad. Nama siapa? Arimi. Nama siapa? Zaitun Putih. Fauziah Said. Apa ni? Hijrah ini Lia. Minah Kilau. Ui, ada. Rahimah Bujang. Terasa memerhati. Nampak ni. Nampak. Rasa. Tapi kita tak tahu dia tengok ke tidak. Entah dia pasang-pasang dia tidur. Orang ni bukan boleh percaya 100 orang ni. Entah dia tidur. Yang dalam ni. Dia pasang nanti ustaz tengok nama aku. Dia pergi rapor, dia pergi buat tu, dia masuk bilik air, dia apa. Nanti dia biarlah terbuka. Sound dia tutup. Sound dia tutup. Boleh jadi. Tapi yang kita ni, dia tengok. Diorang sentiasa memerhati tengah tengok. Makam muraqabah. Jadi makam muraqabah ni cara nak cuma kat belah tu bahaya. Cara nak dapat dengan cara hati tu kena bersih. Kalau hati berpenyakit, dia tak boleh juga. Contoh kan, tu orang ni tengok aja. Tengok entah tak tengok kan hati buruk tu. Jadi kita tak dapat merasakan orang yang tengok dalam live ni, orang yang belah sana tak terasa dia melihat. Sebab hati buruk. Hati kita kotor. Kita kata, ya ke tengok, entah tak tengok, entah itu. Hati busuk tu. Hati buruk, hati berpenyakit. Maka kita tak boleh rasa mereka lihat. Walaupun ada 100 orang. Tak boleh merasa. Jadi nak kena hati kena macam mana? Hati kena bebas daripada penyakit mazmumah. Apa? Fi qulubihim marad. Dekat qulub, dekat hatinya marad, sakit. Betul? Fazadahumullahu marada. Allah, saya bergemang baca. Apa ni? Bila hati tu sakit, Allah tambah lagi. Sakit dia. Mazmumah lah. Maksud hati sakit ni bukan duk tapik hati yang duk tapik darah. Tapik darah tu kan. Qulub dia, hatinya sakit, fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sebab apa? Mereka berdusta. Bimbang ni takut bila sakit Allah tambah lagi sakit. Hati. Bila hati sakit, memang kita sentiasa sangka buruk kat orang. Tak dapat maqam muraqabah. Malah dengan Tuhan pun kita buruk sangka. Ya ke Tuhan tengok? Ya ke itu? Ada buruk sangka. Sebab tu tak dapat rasa itu. Okey. Alright. Dan ketahui oleh kamu bahawasanya bagi sembahyang itu, ini dalam kitab Musalli lagi jelas ni dia sebut. Kitab Musalli. Yalah. Dan ketahui oleh kamu bahawasanya bagi sembahyang itu rupa pada zahir. Sembahyang tu ada zahir. Dan baginya hakikat pada batin. Ada juga batin. Jangan sembahyang zahir aja. Ada sembahyang batin. Sembahyang batin pula. Sembahyang itu ada batinnya juga. Ada dalamnya juga. Maka tiada sempurna sembahyang melainkan apabila sempurna keduanya. Sempurna sembahyang apabila zahir sempurna, batin pun sempurna. Jadi tak boleh kita kata dalam aku sentiasa mengingati Allah, walaupun rukuk lebih kurang, sujud entah cukup tunjuk anggota ke tidak, baca pun entah sah ke tidak. Tak apa. Yang penting dalam aku. Tak. Salah. Dia kena dua-dua. Sempurna dua-dua. Sempurna zahir dan sempurna batin. Sempurna zahir dan sempurna batin. Baru sembahyang sebenar. Adapun rupa pada zahir itu, bagi contoh seperti qiyam, tu zahir. Dan rukuk dan sujud dan barang seumpamanya. Rukun 13 tu lah.
daripada segala perbuatan anggota zahir. Apa yang kita dah buat tu, itu zahir. Maknanya zahir pun kena betul juga. Berdiri biarlah berdiri betul. Jangan duk nyengek situ, nyengek sini, nyengek macam ni. Semayang pun macam malam macam ni. Janganlah elok-elok lah. Tangan pun letak macam ni je. Letaklah elok-elok. Angkat pun. Allah. Allah. Buatlah betul-betul. Sebab tu zahir. Zahir kena sempurna. Zahir tu qiyam, rukuk, sujud. Okey? Daripada segala perbuatan anggota zahir. Adapun hakikatnya pada batin dalam pula, iaitu dikhusyukkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk. Dan dihadirkan dia pada ketika itu. Pada ketika semayang. Khusyuk ni dalam tu tetap. Hadir ni istilah yang kalau kitab Musali dia panggil hudur. Sama je lah, baris je tu. Hadir dengan hudur kan baris je. Hadir ni, khusyuk ni tetap. Khusyuk dengan hadir ataupun hudur ataupun khuduk. Lagi tepat khuduk. Khusyuk dan khuduk sama je tu. Cuma kedua-dua ni khuduk dalam khuduk dan khusyuk dengan maksud tetap luar dan dalam. Dia ada khilaf kat situ. Ada kata khusyuk tu dalam, tetap dalam. Hudur tu tetap luar. Tetap tu tetap. Tetap kan? Tak garu-garu tak. Ada tukar. Tukar. Hudur tu dalam, tetap dalam. Khusyuk tu tetap luar. Tak kisahlah mana satu. Yang penting khusyuk dan khuduk. Iaitu tetap dalam dan luar. Tetap luar, dia sebut tak apa dia? Tak ada. Kita baca tetap luar. Oh, adalah. Ada. Baca je lah. Yeah. Adapun hakikat pada batin iaitu dikhusyukkan hati kepada Allah SWT dan dihadirkan dia pada ketika itu. Dan menyempurnakan ikhlas. Oh, tak sebut. Jadi, kalau kata tetap luar, tak tergaru-garu, tak ada, dia panggil gerakan illegal. Gerakan yang illegal lah. Gerakan yang tidak diperlukan. Tak ada. Maka itulah namanya tetap luar. Zahir. Apa-apa gerakan yang tidak diperlukan. Gerakan garu. Gerakan apa? Tak perlu kan tu? Gerakan betulkan ridak, betulkan kain telekung, betulkan apa ketika sembahyang. Gerakan tu tak diperlukan. Bukan gerakan sembahyang. Maka tak tetaplah kalau begitu. Jadi macam mana tetap? Tak ada gerak lain. Yang biasa kita dengar cerita lah. Wali tu sembahyang ada burung naik atas kepala. Burung tu pun tak sedar. Cerita je orang. Kita tergaru-garu juga. Kita kalah dengan seekor nyamuk pun kalah. Tengah sembahyang. Allah. Dah tak khusyuk dah. Nyamuk cukup. Kadang-kadang nyamuk tu tak gigit pun. Dia cuma lalu kot ni. Turun kat bawah. Dan entah dia gigit kaki aku dah lah. Tapi tak terasa gatal pun. Ada habis dah Allah kat situ. Dengan nyamuk seekor. Lalu syuf. Dan entah dia pergi mana nyamuk. Tapi nampak macam dia turun. Entah dia U-turn balik kot nyamuk ni. Nyamuk ni ada masuk kain ke apa. Dah pegang kain dah. Dengan seekor nyamuk pun kita kalah. Macam manalah hai. Jadi tetap tu maksud tak ada gerakan illegal, tak ada gerakan-gerakan asing, ajnabi, gerakan tak ada, semata-mata gerakan sembahyang. Itu luar. Macam tu juga bacaan sama juga, hanya bunyi-bunyi bacaan saja. Bunyi bacaan Fatihah, surah, wirid, zikir tadi. Bunyi lain tak ada. Maka itulah namanya tetap luar. Tetap dalam tu apa dia? Sedar sedang sembahyang. Itu makam kita. Sedar tengah sembahyang, memadai dah. Ada hadir hati ataupun kesedaran sedang sembahyang. Tu ada. Itulah maksud tetap dalam. Bahasa lain itulah maksud khusyuk. Khusyuk tu maksud sedar sedang sembahyang. Kita kata, memanglah aku sedar tengah sembahyang. Ya ke? Ya ke? Sembahyang isyak tadi ya ke? 4 rakaat, 10 minit, 10 minit sedar sedang sembahyang. Ya. Tak. Allah, aku sembahyang sebab dia dalam hati dia aku sembahyang. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Ada lagi makin kurang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tunggu imam baca. Imam baca kan Fatihah. Sedar tengah sembahyang? Tak. Ke? Aku tengah sembahyang ni, sedang sembahyang. Ni saja cakap je tapi hati kan. Sedang sembahyang, tengah sembahyang, imam tengah baca Fatihah, aku sedang sembahyang. Ada tak rasa gitu? Tak ada dah.
Dengar je dah. Lepas tu habis baca amin. Semayang. Amin. Baca Fatihah. Mungkin masa tu rasa dengan semayang. Lepas tu hilang balik. Waladdallin amin. Imam baca surah. Tak sedar tengah semayang, tak sedar. Tangan tu gini, kesedaran semayang tak ada dah. Lepas tu Allahu Akbar. Semayang lupa pula rukuk. Lepas tu tidak biasanya rukuk dengan tidak kesedaran tu ada sebab dia pendek. Sami Allahu liman hamidah. Allah, masa turun sujud tu hilang balik lah. Semua auto, semayang auto, automatik. Semayang kena manual, jangan auto. Kereta auto cukup lah. Semayang ni kena manual. Apa maksud manual? Sedar aku nak rukuk, aku nak i'tidal, aku nak sujud, aku tengah semayang, aku nak duduk dalam sujud, sentiasa kena ada. Itulah khusyuk. Sentiasa kena ada. Jangan auto. Auto 34 automatik. Auto mesti jadi 34. Kalau auto, dia manual, sentiasa sedar. 10 minit je. Kesedaran 10 minit tu bukan senang nak buat. Yang boleh senang nak buat orang baru masuk Islam. Baru belajar semayang. Dia punya khusyuk. Sebab dia sentiasa sedar. Aku tengah semayang ni sebab aku tak ingat. Lepas sujud berapa kali, dia baru masuk seminggu ke 2 minggu baru belajar. Mungkin setahun tu dia akan sentiasa berjaga-jaga dengan sembahyang dia. Sebab dia orang baru. Tapi lepas dah 3-4 tahun, dah tak mu'alab dah lah. Masa tu auto jugalah. Automatik lah berdiri rukuk i'tidal. Macam kita-kita semua. Jadi, maksud tetap luar, tak bergerak-gerak, tak ada gerakan-gerakan yang asing. Ke dalam tetap dengan maksud sedar tengah semayang. Macam mana cara nak sedar tengah semayang? Dia ada bagi tengok ni. Mari kita tengok. Adapun hakikat pada batin iaitu dikhusyukkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dihadirkan hati. Macam mana nak buat tu? Pada ketika itu, ketika sembahyang. Dan menyempurnakan ikhlas sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan difahamkan makna. Itulah caranya. Difahamkan makna segala bacaan, sama ada Quran atau tasbihnya atau lainnya. Stop kat situ dulu. Itulah caranya. Jadi kalau kita sentiasa memikir-mikirkan tentang makna, ada masa ke nak berangan? Jadi, kenapa engkau sedang memerhatikan makna ni? Sebab tengah semayang. Itu ada semayang tu. Jadi khusyuk lah. Jadi, bismillah apa? Dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Masih bila nak Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabb setiap alam. Kalau dia belajar tauhid lagi, dia lagi masuk lagi banyak. Lagi banyak tauhid, lagi banyak masuk. Apa maksud alamin? Rob apa maksud? Apa beza dengan ilah? Apa beza dengan macam-macam masuk. Laju otak kita laju. Don't worry. Kita baca kat mulut tu, otak ni laju. Boleh. Betul? Ar-Rahmanir-Rahim. Ada Rahman tu kena untuk siapa? Untuk semua makhluk, termasuk Islam ke kafir ke, Allah bagi Rahman tu Ar-Rahman je. Ar-Rahman Nir-Rahim hanya untuk orang Islam je yang beriman dekat akhirat gitu ini. Malik Yaumiddin. Malik tu apa? Kalau faham makna nahu sarah lagi masuk habis semua. Nahu. Malik tu apa? Malik Yaum tu pemilik tu macam mana, raja tu macam mana. Yaum tu hari apa? Hari Yaumiddin, hari agama. Hari agama tu maksud apa? Hari akhirat, hari kiamat dengan maksud yang sama. Teruk keluar tu. Hari kiamat pula berlaku huru-hara macam ni. Laju ni. Yaum tu hari, yaum tu hari. Hari tu pula ketika kiamat mana ada hari dah sebab matahari dah tak ada. Hari tu macam mana masuk hari? Hari yaum tu maksud apa? Boy, banyaknya. Boleh. Dia bukan datang dalam bentuk perkataan, dia datang dalam bentuk pemahaman. Sebab tu dia gitu je. Kenapa panjang tadi? Kalau tidak Maliki. Macam tu lah tak. Itu fikir. Itu ni tak, dia datang sebab kita faham. Akidah kita, pahaman kita, pegangan kita datang. Jadi Maliki Yaumiddin datang. Jadi tak sempat nak buat benda lain. Tak sempat nak berangan. Tak sempat nak ingat kunci tinggal kat mana. Tak sempat nak ingat dalam dompet ada berapa ringgit, nanti nak kena pergi cocok ke tak nak pergi cocok, ada balance berapa nak habis cukup bulan. Tak sempat. Sebab kita duk sibuk tentang memaham maksud bacaan. Lagi kita faham ketika di luar sembahyang, bacaan sembahyang tu dari sudut akidah, sudut fiqahnya, sudut tasawufnya lagi banyak masuk walaupun masa tu satu saat je. Kita baca Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kat situ pun dah macam-macam ada kat situ. Masuk. Bergantung pada akidah kita, fiqh kita, pemahaman akidah kita, pemahaman fiqh kita, pemahaman tasawuf kita. Dia akan masuk terus.
Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Jalan tu. Kita pun ingat, jalan apa? Siapa yang Allah telah bagi nikmat? Para nabi, para rasul. Pergi habis. Syuhada salihin, pergi habis semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak nak golongan Yahudi Nasrani tu dah pergi. Yahudi ni perangai macam ni, Yahudi ada 3 Tuhan ni. Yahudi pula Nasrani, Yahudi pula begini gini masuk. Jadi tak sempat nak berangan. Maka itulah namanya khusyuk. Itu cara dia faham makna segala bacaan. Bila faham makna segala bacaan, akan datang ilmu kita di luar semayang yang kita belajar. Lagi banyak datang. Sama ada Quran atau tasbih. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah. Suci tu macam mana? Maha suci Allah daripada perkara tak layak. Bergantung pada akidah kita. Kita mengaji bab menyucikan Allah daripada perkara tak layak macam ni, keluar datang habis. Maha suci Allah daripada bertempat, maha suci Allah bermasa, berarah, maha suci Allah daripada sifat-sifat makhluk, mukhalafatu ta'ala ila hawadith. Masuk habis. Ketika subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim je. Jadi ada masa nak berangan. Serta berfikir padanya dan memerhatikan dia. Berfikir apa kisah ataupun apa maksud tu lah. Fikir yang saya sebut tadi. Fikir aja. Zahir batin. Okey. Berapa dah? Tak, 3 pertanyaan. Itu kalau berapa orang tau. Kalau seorang penjemaah ni, bila kita dengar baca imam tu, kalau tak faham, dia macam tu perangan. Ini cakap ni dengan rasa penuh dengan pengalaman. Memang pengalaman. Masa imam problem ni, imam ni buat problem ni. Bukan problem. Ketika dia baca Fatihah, okey lagi. Kita kadang-kadang separuh baca doa iftitah. Lepas tu pula masa hujung-hujung tu kita pun faham maksud Fatihah tu, masih lagi baru-baru sembahyang. Taklah rasa sangat. Lepas amin tu kita baca Fatihah, imam tak habis lagi. Kalau imam baca panjang sikit, adalah 30 saat lebih kurang lepas kita amin. Lepas kita baca Fatihah kita. 30 saat tu lama dalam sembahyang. 30 saat tunggu makanan sampai kat kedai cepat. Itulah kita. Itulah kita. Nak tasawuf ambil kau tasawuf ni. Tersawuf nanti. Kita tunggu makanan. Allah pergi sini. Allah sini cepatlah. Berapa lama? 15 minit cepat. Bagus pergi kedai ni. Tapi kedai satu lagi jangan pergilah. 2 jam baru sampai, sejam lambat. Maknanya 15 minit tu cepat. Kalau sembahyang 15 minit tu, Allah jangan datang dah masjid ni. Ini pertama dan terakhir. Jahanamnya kita. Teruknya ngaku lah. Ini ikut pengalaman lah ni. Pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Jadi 30 saat yang kita ada menunggu imam nak rukuk, imam baca surah. Lama tu. Macam-macam boleh terlintas. Macam mana nak buat? Ada orang, dia ulang ataupun dia baca sama-sama dengan imam perlahan-lahan. Hukumnya makruh. Sebab dia tujuan baik. Tujuan tak nak bagi berangan lah. Imam baca, dia baca. Walaupun kadang gerak mulut, kadang-kadang bunyi sikit-sikit. Hukumnya makruh. Tak boleh. Dengar. Sebab bila imam baca, makmum dengar. Kecuali Fatihah saja. Imam baca, makmum pun kena baca Fatihah juga. Walaupun imam baca Quran. Sama ada imam tengah baca Fatihah, kita baca Fatihah sama. Tapi sunatnya, lepas imam amin, sama-sama kita amin, barulah kita baca Fatihah. Itu sunat. Dan lepas tu imam baca surah. Imam baca surah pun, biarlah aku tetap kena baca Fatihah. Itu saja. Baca Fatihah aja boleh ketika imam baca Quran. Tapi kalaulah kita dah habis baca Fatihah, imam baca surah, kita baca surah juga dekat belakang. Walaupun tak berapa nak bunyi, hukumnya makruh. Malah tengok pun makruh. Allah, boring. Kalau sembahyang tarawih kan boring kan. Buat keluar, kalau apa ada Quran kecil tu. Buat keluar. Biasa Pak Arab buat. Dalam TV saya tengok. Pak Arab kan stand tarawih kan. Pak Arab buat keluar. Betul tak balik? Diorang tak apalah. Dia mazhab Hambali ke tak tahulah macam mana. Kita kena kajilah mazhab dia. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tengok Quran tak boleh. Sedangkan tengok Quran dapat pahala. Selain daripada sembahyang. Dia sembahyang, tengok. Sebab apa? Tak nak bagi melayang lah. Jadi bila tengok, macam baca dalam hati juga. Makruh. Makruh. Walaupun tengok Quran dalam sembahyang. Ni makmum. Imam tengok Quran dalam sembahyang, harus khilaful aula harus. Makruh.
Makruh ada, khilaful aula ada, harus pun ada. Ikut pendapat. Ada kalau Sayyidatina Aisyah, pendapat dia boleh. Malah hamba dia jadi imam, tengok Quran. Tamat ada Quran depan, Quran kertas, Quran telefon semua, sama je hukum. Gerakan tu cerita lain. Nak bergerak lebih 3 kali tu masalah lain. Lebih 3 kali batal lah. Tu cerita lain. Ada yang kata harus. Ada yang kata harus. Masa imam. Ni cerita makmum. Makmum memang tak. Tak tengok Quran pun tidak, baca pun tidak. Soalannya, mestilah berangan. Itulah problemnya. Selalu jadi tak. Macam mana nak buat? Tak ada cara lain. Apa dia? Tak boleh juga. Sebab satu lagi bagus juga buat timbul masalah tu. Iman sedap ni dia gini tau. Kita jangan bertukar khusyuk dengan khayal. Dekat sama dah tu. Dekat sama dah tu. Khusyuk dengan khayal. Kha dengan kha. Jangan bertukar. Khusyuk dengan khayal berbeza. Tapi orang semua sama kan? Sedap semayang Allah, khusyuk. Rupanya bukan khusyuk, khayal. Kenapa pula? Sebab imam baca sedap. Imam baca sedap, bukan sedap biasa. Sedap pelik lah. Sedap biasa, kita tak kata sedap. Kita kata okey lah. Best lah. Kita tak kata. Kalau yang kata sedap lah tu. Sedap biasanya Syekh Arab lah kan. Melayu pun ada. Sedap, mana dia sedap daripada orang yang sedap. Tu maksud dia. Bila sedap daripada orang, kalau sedap biasa, dia tak ada khayal. Sedap biasa ni. Sedap lah. Dia tak khayal. Yang ni sedap sungguh. Sedap daripada sedap. Yang biasa. Biasanya kena dia mengaji lah, dia belajar lah tu. Jadi bila sedap, dia jadi bukan khusyuk tau, dia jadi khayal. Dia jadi khayal. Hati-hati weh. Hati-hati. Tapi bab ni panjang, saya rasa tak, nantilah bila kita masuk bab ni. Sebab dia panjang sikit, tapi dia jadi khayal. Khayal tu gini apabila salat kita dengan Allah. Yang lain tak boleh masuk. Walaupun yang nak masuk tu syurga sekalipun. Nak masuk, nak interframe interframe tak boleh walaupun syurga. Kan kita dah ngaji sebelum ni, kita idaman penuntut kat sini kan. Apabila baru baca imam nangis, batal sembahyang. Imam nangis ya. Sebab apa? Syurga pula, neraka. Menangis, takut sebab imam pernah buat dosa ke apa ke, ataupun dia takut sangat sehingga menangis, batal sembahyang. Sedangkan menangis kan bagus apabila mengingatkan dosa-dosa, mengingatkan azab neraka. Tapi dalam sembahyang batal. Kerana dalam sembahyang kita dengan Tuhan tak boleh ada yang lain interpret. Yang lain tak boleh. Walaupun yang lain tu neraka, yang lain tu. Kalau ada, sekadar simpan kat hati, bergetar. Cukup. Bergetar hati. Tapi jangan sampai keluar suara, keluar inguh. Inguh tak apa lagi. Jangan sampai gitu. Walaupun satu segi benda tu baik. Tak boleh ada yang lain. Okey. Antara benda yang lain adalah khayal. Macam mana sedap? Macam mana nak cakap payah? Dia punya khayalan tu. Sebab baca, dengar Quran ni sedap. Sedap khayal tu. Dia macam lagu lah. Dengar lagu sedap kan? Dengar lagu, sedap dengar lagu. Allah sedap. Bukan dengar lagu je. Dengar gendang, drum. Dengar gitar tak boleh. Bernyang-nyang. Dalam. Dia dengar, tengah semayang pun dengar. Ini kisah benar ni, kita ni. Tengah semayang punya ting, ting. Tak cukup. Tremolo tak cukup tarik. Tahu tak tremolo? Tak cukup bunyi tengah ni D ni A minor ni kurang sikit bunyi. Bunyi ting 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 bunyi. Tangan tu. Ni tangan gini tengah semayang bunyi. Dia punya tu sebab sedap. Nak cerita sedap, dia akan ada. Sebab tu dalam syurga, apa yang sedap dekat dunia semua ada dalam syurga, tapi yang tak boleh dibayangkan hebatnya. Apa ada dalam syurga? Antaranya nyanyian. Nyanyian ada. Maknanya apa? Dah tahu dah. Dekat dunia nyanyi jangan ceritalah. Nyanyi jangan cerita. Ada orang memang suka jenis lagu sentimental. Ada orang duduk trash tu. Apa benda lah. Ada orang tak suka. Ada orang duk rock kapak, rock kangkang sampai sekarang lagi rock kangkang. rock kapak tu. Sampai sekarang. Ada. Tak boleh dia dengar, dia rasa macam teringat. Macam dengar, kalau dengar lagu Isabella ingat apa? Feeling lah. Iyalah apa yang ada. Okey. Kalau dia bercinta dulu tengah lagu Isabella terputus sebab dia punya
pasangan dia, markah dia tu orang bukan orang Islam, akhir sekali terputus. Syabela macam tu kan cerita dia dalam tu kan. Okey, dia akan teringat yang tu. Itu kita tak nak cerita yang tu. Sebab itu memang betul-betul berangan. Ini tak ada kena-mengena pun dengan hidup dia. Lagu-lagu tak ada kena-mengena pun. Ku berjalan dalam hujan mencari api yang terpadam. Tu apa? Kita cerita lagu pula hari ni. Hari ni kita cerita cara nak buat lirik dan lagu. Apa benda ku jalan dalam hujan mencari api yang terpadam ni? Apa benda ni? Tak ada kena-mengena pun dengan hidup kita. Tapi sebab lagu tu pernah satu ketika dahulu kita terasa apa? Kalau kita berangan sebab dulu ada kena-mengena dengan lagu ni, tengah bercinta lepas tu putus, itu memang teruk, memang kita dah kata itu memang berangan. Ini bukan berangan, ini khayal. Sebab khayal tadi. Tak ada kena-mengena, tapi dengar tu jadi macam apa? Macam mana? Takkan tahu semua jadi warak, tak pernah dengar lagu. Rasanya buka kereta terus keluar lagu. Dia rasa apa? Time best. Oh, kuat sikit sebab lagu best. Betul? Tak ada kena-mengena pun kisah cerita tu dalam lirik tu dengan kita. Tak ada kena-mengena. Tapi kita rasa syok, sedap, seronok. Ayat yang tepatnya khayal. Naik syekh. Naik syekh dah terlebih. Itu yang silat. Silat pun music tak? Yang bunyi apa? Bunyi apa yang apa tu? Trompet seruling kan? Kalau orang silat bunyi dia main tu. Kaki duk gini. Pum melompat. Masuk. Kenapa? Lagu. Ada benda tu kat dalam. Ada. Itu khayal. Itulah khayal. Bukan yang berangan, yang khayal. Berangan kita teringat markah dulu, teringat peristiwa dahulu, putus cinta teringat. Itu berangan. Ni bukan. Berangan memang teruk kalau dalam sembahyang. Ini khayal. Tak ada apa-apa, tapi syok. Tapi tak ada apa-apa. Khayal. Okey, cerita-cerita lagu tadi. Lagu memang biasa orang khayal. Sebab tu dia akan buka kuat sikit. Nak bagi khayalan tu lebih kuat. Walaupun tak ada makna, tak ada pun. Okay? Tak ada benda pun yang dia khayalkan. Malah dia nyanyi, dia tak faham pun apa maksud lirik tu pun sekalipun. Macam lagu Hindustan. Kucuh apa? Hotel. Sebut ya ke tidak, aku hantam sajalah. Dia nyanyi, dia hafal. Makna dia tak tahu pun. Dia menjiwai. Jiwa apa makna kau tak tahu. Namanya khayal. Dia khayal. Quran pun boleh khayal. Cuma tak dosa. Lagu-lagu tadi tak dosa juga. Dia boleh jadi lagu, makruh boleh jadi, haram tak sampai. Yang haram sampai dengar lagu sampai tak sembahyang. Jadi kalau dengar, dia panggil lagu, makruh kerana membazir masa. Ataupun kadang-kadang harus. Kadang-kadang sunat. Masa nak perang, Islam yang telah berkembang. Contohlah kan. Pergi perang, mati pun mati, syahid kan. Sunat. Jadi sunat. Lagu juga. Tapi biasanya duduk dekat harus makruh. Haram ni jarang orang dengar lagu sampai tak sembahyang. Ada. Boleh jadi ada lah. Kita tak campur dengan orang macam tu kan. Jadi yang banyaknya dekat khayal tu dia khayal. Isteri kata, abang nyanyi lagu ni. Padahal lagu ni putus cinta ke, bercerai ke. Macam seolah-olah dia seronok. Ataupun orang kedua, orang ketiga tu apa? Ada orang yang kedua nyanyi tak kerti. Ada orang yang ketiga lagi. Aku sayang semua tiga-tiga tu. Apa? Nak buang di sana menanti, di sini menunggu. Ambil kau keluar dah. Jadi macam mana? Isteri kat sebelah, dia nyanyi. Dia tak tahu pun apa dia nyanyi. Tapi dia khayal. Tapi maksud lagu tu, dia sayang kat ni pun sayang juga. Dia nak dua-dua. Berkongsi kasih dua-dua. Isteri duduk kat sebelah, bengang. Aku tak maksudkan. Tapi apa, macam seronok, semacam dia nyanyi. Macam menjiwai je. Khayal. Dia, jiwa nanya pasal. Dia tanya tu benda tu buat apa? Dia kata juga khayal. Jadi Quran juga boleh khayal. Cuma tak dosa. Bukan nak cerita dosa. Kita nak cerita perbezaan di antara khusyuk dan khayal. Tu je. Ada orang, dia sanggup beli bukan perfume, minyak, kita panggil perfume lah, minyak atar ni, minyak wangi ni, yang bau Mekah. Macam mana? Ada orang kata bau Mekah ni ada bau. Maksudnya kalau dia pergi Mekah,
dia akan bau kedai-kedai ke, bau Mekah, bau kedai-kedai. Sentiasa ada lalu bau tu. Bila balik teringat bau tu. Mungkin bau tu tak tahulah macam mana nak cakap, tak reti nak cakap. Tapi cuma dia ada bau Mekah, itu istilahnya. Wih, macam bau Mekah. Bukan Mekah tu berbau, kedai dia mungkin bau. Macam ni. Kan orang yang tak pernah masuk wayang pun pakat masuk wayang sekarang ni kan. Bau apa kat wayang? Bau popcorn kan. Bau ni lagi, bukan lagi masuk, tak lagi masuk pun, lalu kat tepi. Bau popcorn, sedap rupanya. Patut orang ketagih tengok wayang. Dia bau popcorn. Masuk sikit tu, dah bau popcorn dia tu. Sebab dia ada apa? Aircon. Popcorn dia tu, wui, lain macam, terasa nak keluar ni. Berapa ringgit nak masuk ni? Sebab nak rasa bau, sejuknya, kadar sejuk berapa darjah Celsius, bau dia, gelap dia, tak gelap sangat, kan? Dia ada dia punya tu. Tu ketagih tu. Khayal juga. Itulah nama khayal. Bau tu. Sebab tu kadang-kadang kat rumah, terbau-bau nak masuk wayang. Terbau nak masuk wayang. Wayang pun boleh bau. Dia ada bau dia. Dia panggil khayal lah tu. Okey. Dekat Mekah pun ada bau dia. Cuma saya tak tahu apa maksud bau dia. Mungkin dia bau tepi kedai minyak wangi. Ada 200, 300, 500, 1000 minyak wangi yang bercampur sebab kedai minyak wangi. Dia menghasilkan satu bau. Bau tu, pergi kat kedai-kedai mana-mana pun ada bau tu. Boleh jadi gitu. Ada pernah seorang tu sebelum ni, bukan dekat negeri ni, negeri lain. Dia jumpa saya, dia kata dia rindu bau kuda. Bukan? Kuda yang main duit, main kuda. Bukan kuda, bukan. Apa? Allah, dia macam mesin judi. Jackpot. Tu yang nak sebut tadi, tak terkeluar. Jackpot. Kedai jackpot, kedai kuda judi ni di Lembah Kelang. Dululah, cerita lama lah. Sekarang tak tahu lah ada ke tak. Dia ada bau dia. Bau rokok, campur bau aircon tak servis. Campur bau apa? Bau orang. Campur bau apa lagi? Semua ada bau. Bila buka tu, dia punya bau tu ketagih. Kat rumah terbau-bau. Lepas tu dengar dalam kat telinga bunyi. Ni dia cerita ni. Kisah benar. Bunyi. Betul, dia nyanyilah lagu macam irama tu. Lepas tu tu bunyi apa? Bunyi duit jatuh. Ini bukan pengalaman, ini kisah benar orang lain. Dia bunyi teruk. Dulu duit shilling yang RM1 dia kata. Duit shilling RM1. Masa bunyi jatuh banyak mana? Ada 20, 30. Banyak. Berapa modal? RM1 macam tak tahulah. Dia ada pilih nombor-nombor kuda tu lah. Bila bunyi jatuh tu, bunyi teruk tu. Masa tidur tu, masa dekat rumah, kalau 2-3 hari tak pergi, dia bunyi kat dalam ni. Lepas tu mulut, hidung tu terus bau. Hidung terus bau tu. Jadi nak pergi, nak bau tu. Kadang-kadang duit tak ada pun pergi. Dapat bau jadilah. Okey, pergi je. Dapat gaji nanti kita berhabis kat sini. Cukup. Dia punya ketagih tu. Jin. Pasti. Dekat masjid surau pun ada jin. Ini kan pula tempat macam tu. Memang ada jin dah. Memang ada jin. Cuma kat masjid surau dia kacau-kacau gitulah. Kacau-kacau macam mana? Kacau-kacau tiba-tiba bunyi orang berzikir. Cari tak jumpa. Tu kisah benar juga tu. Dekat Balok Pine. Mana orang berzikir? Tak ada bunyi tu. Senyap pula. Cari tak jumpa. Tak lama baru sebut 2 bulan. Mana orang Balok Pine? Tanya. Bunyi zikir. Tapi tak tahu siapa orang. Waktu subuh. Dan waktu tu cerita tentang jin. Cerita pasal jin. Itu bahaya cerita pasal jin. Dah lah aku nak balik jauh sekejap lagi ni. Lalu kau dia memang ada. Jadi khayal dan jangan pastikan khayal dan khusyuk dibezakan. Malah dalam semayang bila imam baca sedap, dia boleh jadi khayal. Cuma bukan khayal, nak cakap khayal ni dari sudut tak bagus, bukan. Takut salah faham. Maknanya tak boleh lah tu, imam sedap-sedap tak payah. Bukan nak cerita tak bagus. Kita nak cerita perbezaan di antara khayal dan khusyuk, itu aja. Jangan kata apa benda baguslah baca sedap. Bukan, nak cerita perbezaan. Kalaulah khayal lah sembahyang tu. Okey je. Memang tak, kalau imam baca tak sedap pun khayal. Tak payah sembang lah tu. Tengah-tengah sembahyang Allah baca. Khayal juga. Bersembang juga dalam hati. Cuma ia namanya khayal. Yang kita nak khusyuk. Khusyuk tu sedar tengah sembahyang. Kalau khayal dia tak sedar tengah sembahyang. Walaupun baca tu sedap. Tak terasa berdiri 1 minit, 2 minit pun tak terasa sebab sedap.
Sebab apa? Sebab khayal. Bila khayal memang tak terasa. Tengah roti canai tengah duk buat, nak sarang burung. Saya tahu sekarang ni ada roti canai baru. Namanya roti sarang burung. Dia ada dua biji. Sarang burung. Masa tengah beratur nak beli, kala-kala tu lah kena beratur, 5 minit, 10 minit pun tak terasa. Sebab khayal tengah tengok tu. Tak terasa pun. Khayal tengah tengok roti canai tu. Jadi dia macam khayal lah. Dia tak terasa lah 10 minit tu. Dalam sembahyang, imam baca sedap, dia khayal, 5 minit tak terasa berdiri. Tak sakit pun lutut. Yang kita nak bukan itu. Kalau jadi macam tu pun okey. Saya risau sangat tu orang salah faham. Sebab biasa kita cakap ini orang salah faham. Bukan kata tak okey. Pun okey juga. Tapi kita bincang bukan khayal. Kita bincang khusyuk. Itu bukan khusyuk. Itu khayal. Okay? Jadi khusyuk ni, dia sedar. Masa tengah dengar imam baca sedap tu, ada tak rasa aku tengah sembahyang? Mana ada. Sebab tu khayal lah. Sedapnya. Sampai tak terlupa baca Fatihah. Imam rukuk, alamak, dah tak baca Fatihah, macam mana nak buat? Maka keluar hukum muafiq masbuk bila Isnin nak. Iklan sikit. Isnin ni kan. Isnin ni muafiq masbuk. Ada antara salah satu keadaan dalam kitab muafiq masbuk, apabila imam rukuk, makmum belum rukuk lagi, kenapa imam tak rukuk? Sebab dia baru teringat tak baca Fatihah. Adakah dia kena rukuk ataupun dia kena baca Fatihah juga? Soalannya pula, kenapa makmum tadi sampai tak baca Fatihah sedangkan imam baca surah panjang? Berangan tadi tu lah. Khayal tadi. Soalan pekah. Masuk pekah sikit. Soalan pekah. Dia kena rukuk ke? Makmum tadi kena rukuk terus ke? Kena baca Fatihah? Si imam dah rukuk dah ni. Dia khayal tadi. Dia sedap sangat baca. Mana satu? Baca? Sampai habis. Imam je dah. Macam ni. Teruskan. Tak habis lagi. Lagi. Sampai 3. Tak kena. 3 rukun? Bukan. Dia tak panggil besar. Panjang. Besar pun boleh lah. 3 rukun panjang. Sujud yang kedua. Kenapa ada hukum tu? Sebab ada khayal tadi tu lah. Dua khayal sedap sangat. Sampai imam rukuk baru sedar aku tengah semayang. Sebab sedap sangat baca. Jadi, itu beza dia. Jadi ketika dengar sedap, tidak ada perasaan, tidak ada kesedaran sedang semayang. Tak ada. Hilang. Dalam kepala tu hilang. Sedap. Macam dengar lagu macam tu lah. Kosong je. Itu nama khayal. Tapi tidaklah berdosa, tidaklah membatalkan, malah makruh pun tidak. Cuma bukan khusyuk lah, tidak khusyuk. Macam biasa, tak khusyuk pun. Tiba sembang macam pernah khusyuk. Tak khusyuk macam biasa je. Cuma jangan kata khayal itu khusyuk, khusyuk itu khayal. Khusyuk adalah aku tengah semayang. Dalam hati sedang berkata-kata. Tengah semayang ni. Berapa minit? 10 minit lah rasa kat hati tengah semayang. Tak ada pun walaupun satu saat yang hilang. Tak ada. Sentiasa. Aku tengah rukuk. Aku tengah semayang. Dalam hati ni. Tengah semayang. Kesedaran tu ada. Tengah semayang. Sambil-sambil baca kat mulut. Hati tak sedang. Jadi, hati kita, dia liar. Syukur. Hati dia liar. Dia gini. Jadi, kita nak pegang. Sebab dia liar. Kalau kita leka sikit, dia hilang. Itu yang kita tarik balik. Sebab tu, antara hikmah takbir intiqalat. Takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa Allahu Akbar banyak? Takbir ihram tu wajib. Yang sunat ni, kenapa banyak? Sebab bila hati tu lari, Allahu Akbar, Allah Maha Besar lah. Kau dah pergi mana dah? Pergi London dah. Balik. Allah Maha Besar. Betul pergi. Hilang balik sujud, hilang balik entah pergi balik rumah. Lepas tu nak duduk di antara sujud, Allahu Akbar. Panggil balik, woi, Allah Maha Besar. Rumah pula besar. Mai. Itu Allahu Akbar. Tu banyak sangat tu. Sebab nak tarik balik. Dah pergi jauh, tarik balik. Setiap kali hati lari, tarik. Hati lagi, tarik dengan Allah Maha Besar. Pergi, tarik. Setiap kali tu dapat pahala. Tapi orang-orang yang betul-betul sembahyang, tak ada tarik dah. Sebab dia memang dah ada. Itu dia panggil khusyuk. Ada je tengah sembahyang. Tak payah tarik. Dah memang ada nak tarik apa. Yang tarik ni bila dia lagi. Tapi kita ikat lah dia. Kita ikat. Cuma kadang-kadang lagi jauh. Lepas tu nak tarik. Itu yang lama tu. 3-4. Oh, pergi. 3-4. Allah sudahlah 3-4. Tak sampai tak kesudah. Tarik tak habis-habis. Tapi ada tali. Cuma tarik tak habis-habis. Akhir sekali apa? Ambil 3 tambah 1. Sebab tak habis-habis. Kadang-kadang sampai. 3. 4. Kadang-kadang dah jauh sangat lagi. Lagi jauh sangat. Jadi cara untuk pegang hati tu supaya aku sedang sembahyang, aku tengah sembahyang. Itulah beza khusyuk dan khayal. Bagus juga. Sebab lama tak sebut pasal ni.
Khusyuk dan khayal, bezanya adalah khayal tak sedar tengah sembahyang. Khusyuk sedar sedang sembahyang. Sedar, kesedaran sedang sembahyang, sedang sembahyang, sedang sembahyang. Maka kerana inilah berkata musannif, cukup kat situ. Barang siapa adalah dia duduk sembahyang dan menghadap dan munajat dengan Malik al-Muluk. Kat situ. Kerana inilah berkata musannif. Inilah pengajian tasawuf. Dan makna segala bacaan sama ada. Dan memerhatikan maka kerana kat sini. Maka kerana inilah. Wallahu a'lam. Tangguh dulu tasbih. Subhanallah. Asyhadu an la